Kembali lagi ke channel Studio and Exploration dalam rancangan Eksplorasi Misteri Mistik. Assalamualaikum. Saya Nazri Saleh, hos anda. Hari ini, saya akan menceritakan tentang segala penerbitan video ini adalah berdasarkan pandangan peribadi dan bukan untuk menyakiti atau menyinggung mana-mana pihak sama ada yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia. Mungkin ramai yang tidak tahu dan tidak percaya bahawa keadaan orang Melayu pada zaman sejarah dari abad kedua Masihi hingga abad ke-19, bangsa Melayu diakui oleh bangsa lain di seluruh dunia bahawa bangsa ini adalah orang yang bijak, dikagumi dan dihormati oleh orang di timur dan barat. Mereka dengan beraninya membawa kapal jong besar mereka merentasi lautan ke India, China dan Madagaskar. Mereka menjadi sumber pengetahuan perkapalan untuk orang Cina dan sumber inspirasi untuk seni sastra bagi orang Eropah dan Amerika. Dalam konteks ini, tanah air mereka seolah-olah menjangkau ke seluruh kepulauan Melayu. Malah, bangsa Melayu lebih besar dan mempunyai tanah air yang lebih luas meliputi Lautan Pasifik dan Hindi. Mereka adalah kaum berkait yang berasal dari benua Sunda yang telah lama berubah menjadi Kepulauan Melayu. Mereka bukan pendatang ke Kepulauan Melayu. Sebaliknya, mereka bermula di benua tersebut. Mereka kemudiannya ditakdirkan untuk merebak ke 4 penjuru dunia. Mereka sudah mempunyai tamadun mereka yang tinggi sebelum tersebar. Satu bukti ialah penemuan 2013 di Gua Moros di Sulawesi. Penemuan di Sulawesi melibatkan Anthony Dorset dan rakan-rakan dari University of Wollongong di Australia. Penyelidikan oleh Dorset dan rakan-rakan sekerja mendapati bahawa manusia hadir di kawasan itu kira-kira 39,000 tahun dahulu. Mereka pakar dalam stensil buatan tangan dan lukisan babi rusa di dinding gua. Lebih mengagumkan ialah penemuan tapak megalitik di Jawa pada tahun 2014. Penemuan itu adalah hasil penyelidikan oleh Denny Natawijaya, ahli ekologi di Akademi Sains Indonesia. Ia merupakan binaan megalitik berbentuk piramid yang terletak di Desa Karya Mukti, Kecamatan Cianjur, Jawa Barat. Piramid itu dikenali sebagai Gunung Padang atau Gunung Cahaya dalam bahasa Sunda. Natawijaya berkata, tapak yang dibina pada lewat zaman batu tetapi terbengkalai akibat bencana banjir jelas menunjukkan kebijaksanaan orang Melayu dalam bidang seni bina pada zaman prasejarah. Penemuan dan huraian piramid sesuai dengan teori asal-usul dan migrasi Melayu yang dikenali sebagai Sundaland. Teori ini dipelopori oleh Stephen Oppenheimer, seorang saintis di University Oxford dan bekas profesor pelawat di Pusat Penyelidikan Ekologi Global di Universiti Sains Malaysia, terutamanya melalui bukunya Eden in the East, The Drowned Continent of Southeast Asia 1998. Teori ini berdasarkan bukti daripada etnologi, ekologi, oceanografi iaitu kajian lautan, linguistik, analisis DNA atau genom dan cerita rakyat. Menurut teori ini, semasa global glacial maksimum kira-kira 16,000 tahun yang lalu, sebelum akhir zaman air batu
Asia Tenggara adalah daratan yang besar, 2 kali ganda saiz India. Tanah yang dikenali sebagai benua Sunda sudah mempunyai penduduk yang ramai. Malah, ia adalah pusat awal tamadun dunia, terkenal dengan pengeluaran gangsa dan hasil pertanian. Ini adalah kira-kira 24,000 tahun dahulu, 10,000 tahun lebih awal daripada Mesir Purba. Malangnya pada penghujung zaman air batu, kira-kira 14,000 tahun dahulu, benua Sunda telah ditenggelami banjir besar akibat peningkatan paras air laut yang hanya meninggalkan kawasan yang kini dikenali sebagai Kepulauan Melayu. Sejak Oppenheimer mencadangkan teori penghijrahan dari benua Sunda, ia telah mendapat sokongan daripada semua pihak. Bangsa yang mempunyai tanah air yang luas ini telah lama menarik perhatian sarjana Eropah. Antaranya ialah ahli anatomi perbandingan Jerman, Johann Friedrich Blumenbach. Dalam karyanya pada tahun 1795, beliau dengan jelas secara menyeluruh menamakan negara ini Rezi Malaysia o Malay, yang merupakan salah satu daripada 5 orang yang wujud di dunia, iaitu orang Caucasia, Mongol, Melayu, Negro dan orang Amerika. Bangsa Melayu terdiri daripada masyarakat yang tinggal di Kepulauan Melayu, iaitu wilayah asal, Madagaskar dan Kepulauan Pasifik, termasuk Hawaii, Aotearoa, iaitu New Zealand, Tahiti dan Rapa Nui, iaitu Pulau Ester. Oleh itu, dengan tenggelamnya benua Sunda, bangsa Melayu tersebar ke kawasan yang luas di dunia dan menjadi kumpulan besar orang-orang yang bertamadun tinggi, sehingga tepat untuk dipanggil sebagai bangsa yang terbesar. Kedudukan mereka diperkukuhkan lagi dengan kedatangan pendatang baru pada zaman Sriwijaya, khususnya ke Madagaskar. Penghijrahan dengan kapal cadik ini telah berjaya disempurnakan oleh 30 wanita Mayan dari Lembah Barito di Kalimantan Borneo pada tahun 815 Masihi. Keturunan mereka yang ditinggalkan di sana kini dikenali sebagai Merina atau Malagasy. Bahasa Melayu suku Mayan bertahan dan berkembang menjadi Merina atau Malagasy setelah bercampur dengan bahasa Banjar yang dibawa ke sana. Seterusnya pada zaman penjajahan, berlaku satu lagi proses migrasi yang membawa orang Melayu ke Cape Town di Afrika Selatan, Kepulauan Australia dan Suriname di Amerika Selatan. Apabila proses migrasi semakin meningkat, kehadiran bangsa Melayu di 4 penjuru dunia semakin ketara. Oleh itu, rajah ini jelas menunjukkan bahawa kaum Melayu kini wujud bukan sahaja di Melayu Polinesia atau di Asia Tenggara, iaitu tanah air nenek moyangnya, tetapi juga di kawasan Afrika Selatan, Amerika Selatan dan Australia. Peta kajian ini menggambarkan bahawa orang Melayu bertebaran luas ke seluruh dunia ke lokasi yang berbeza dan malah memakai pakaian yang berbeza mengikut kawasan. Tidak hairan jika di sana ada persatuan-persatuan Melayu, iaitu Persatuan Kebudayaan dan Sejarah Melayu Tanjung dan Persatuan Seni Silat Pukulan Melaka. Dapat dilihat bahawa bangsa Melayu itu hebat, mempunyai sejarah yang panjang dan pelbagai rupa. Mereka berasal dari benua Sunda yang telah lama berubah menjadi Kepulauan Melayu. Mereka bukan pendatang, sebaliknya akibat bencana alam, kebanyakan mereka ditakdirkan untuk berhijrah dari sana dan merebak ke seluruh permukaan bumi. Dengan cara ini, mereka menjadi rumpun Melayu yang terbesar. Tanah air mereka dunia
Melayu Polinesia sangat luas, dengan kepulauan Melayu di tengahnya dan beribu-ribu pulau yang merentangi dua lautan. Syukur, mereka yang pernah terpisah kini mula bertemu dan cuba untuk bersatu semula. Bangsa Melayu teras di Kepulauan Melayu yang terletak di tengah-tengah dunia Melayu Polinesia telah lama dikenali sebagai bangsa manusia yang bertamadun tinggi dan berakal. Jom sertai ahli channel Studio NS Production dalam rancangan eksplorasi misteri mistik ini dengan klik butang join di bawah video ini atau klik link pada bahagian description. Ada 4 pakej yang disediakan. Penerangan lebih lanjut akan diterangkan apabila anda klik butang join sekarang. Sokongan anda sangat membantu channel ini. Itu saja video untuk kali ini. Terima kasih kerana tonton dari awal sehingga ke akhir. Jumpa lagi pada video yang lain yang lebih menarik, insya-Allah. Assalamualaikum.